Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom bahasa sejarah bersama dengan cikgu pada sesi kali ini, di mana pada sesi ini cikgu akan sentuh mengenai bab 10 tingkatan 4 iaitu pemasyhuran kemerdekaan. Dan dalam sesi kali ini, cikgu akan sentuh mengenai 10.2 iaitu persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat bagaimana persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara kita. Dalam membuat persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara, persediaan telah diatur sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Dan kita boleh lihat di sini di mana walaupun tumpuan upacara banyak dilakukan di peringkat pusat nanti, namun bagi setiap negeri juga dia akan ada sambutan bagi setiap negeri. Persediaan ni dibuat melalui penubuhan dua jawatankuasa, iaitu yang pertamanya ialah jawatankuasa persediaan fizikal dan yang keduanya ialah jawatankuasa sambutan. Okey, inilah nanti dalam sesi ini kita akan sentuh dengan lebih lanjutlah mengenai apa yang dilakukan di dalam jawatankuasa persediaan fizikal dan juga dalam jawatankuasa sambutan. Tumpuan upacara macam cikgu cakap tadilah lebih ditumpukan kepada peringkat pusat iaitu di Padang Kelab Selangor dan juga Stadium Merdeka. Stadium Merdeka ni kalau kita lihat dibina semata-mata untuk menyambut kemerdekaan negara kita. Tempat yang dijadikan tempat sambutan kemerdekaan negara kita. Dan di peringkat negeri macam cikgu cakap tadi juga upacara sambutan kemerdekaan turut diadakan di peringkat negeri. Pada 8 Julai 1957, Tunku Abdul Rahman sendiri telah berucap dalam Radio Melaya di mana beliau menyeru seluruh rakyat untuk meraihkan hari kemerdekaan dengan penuh meriah. Sebab kita nak sambut kemerdekaan ni, kita akan merdeka. Jadi Tunku Abdul Rahman pun berucap dalam Radio Melaya ni. Supaya apa? Kita sambut dengan penuh meriah pada waktu ni. Dan pada 3 Ogos 1957 pula, iaitu pada pukul 7.33 pagi, Datuk Abdul Razak Hussein pula telah memaklumkan kepada rakyat menerusi Radio Melaya tentang atur cara menyambut kemerdekaan negara, terutamanya pada tarikh 31 Ogos 1957. Dengan ucapan daripada Tunku Abdul Rahman, kemudian Kemudian ucapan daripada Datuk Abdul Razak Hussein pula kita dapat lihat di sinilah di mana masing-masing sama ada di peringkat pemimpin mahupun di peringkat rakyat, masing-masing sangat terujalah untuk menyambut kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1957. Jadi, jom kita lihat kepada jawatankuasa ni, di mana yang pertama kita akan lihat dulu jawatankuasa persediaan fizikal. Jawatankuasa persediaan fizikal ni memberi perhatian kepada penonjolan identiti negara. Ini penting disebabkan oleh negara kita akan mendapat kemerdekaan. Oleh itu, kita perlu menonjolkan identiti negara kita. Dan prasarana fizikal telah disediakan. Antaranya kita boleh lihat di mana pembinaan stadium. Stadium ni digunakan untuk meraihkan kemerdekaan negara kita. Inilah stadium ni yang kemudiannya kita kenali dia sebagai Stadium Merdeka. Okey, gambar di bawah menunjukkan di mana ini adalah upacara diletakkan kita kata batu asas untuk pembinaan Stadium Merdeka, manakala ini kita kata Stadium Merdeka yang sudah pun siap, yang dijadikan sebagai tempat pemasyhuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan selain daripada Stadium Merdeka sebenarnya, Istana Negara juga telah dibina untuk menjadi tempat kediaman Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini kita lihatlah prasarana fizikal disediakan. Okey. Selain daripada itu, untuk nak menunjukkan identiti negara kita, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta dan lagu ni nanti akan diperdengarkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan. Jadi di sini, sebuah jawatankuasa pemilihan lagu kebangsaan telah dibentuk dan pengurusinya ialah Tunku Abdul Rahman sendiri dan Tunku Abdul Rahman telah dibantu oleh pengarah Jabatan Penerangan iaitu Encik Yaakob Abdul Latif.
Hasil daripada usaha yang dilakukan, akhirnya terciptalah lagu rasmi kebangsaan negara kita, iaitu lagu Negaraku. Menyentuh sedikit mengenai lagu Negaraku, lagu Negaraku ni sebenarnya berasal dari lagu Terang Bulan yang merupakan lagu negeri Perak. Dan lirik lagu Negaraku ni telah ditulis oleh Encik Saiful Bahari. Okey, ini di sebelah ni menunjukkan gambar. Ini adalah gambar Encik Saiful Bahari, manakala ini adalah lirik lagu Negaraku. Lagu Negaraku, kalau kita di peringkat sekolah ni akan sentiasa menyanyi lagu Negaraku di dalam perhimpunan rasmi sekolah. Selain daripada lagu Negaraku, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang sedia ada telah dijadikan sebagai bendera kebangsaan. Reka bentuk bendera kebangsaan kita ni sebenarnya telah dicipta oleh Encik Mohamed Hamzah, dan bendera persekutuan mula dikibarkan dengan rasminya lah pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Okey, di atas ni ini menunjukkan bendera Persekutuan Tanah Melayu, yang kalau kita lihat perbezaan antara bendera Malaysia yang ada sekarang, kalau kita lihat dari segi jalur merah dengan putih ni, jarum merah putih ni ada 11 jalur sahaja, melambangkan ada 11 negeri yang masuk di dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sama juga dengan pecahan bintang ni. Pecahan bintang ni juga kalau kita lihat, kalau kita kira, hanya ada 11 sahaja melambangkan 11 buah negeri. Kalau sekarang kita ada berapa? Kita ada 14 kan? Kita ada 14 jalur merah putih dan pecahan bintang kita tu berpecah 14. Itu perbezaanlah antara bendera Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan bendera Malaysia yang ada sekarang. Penggunaan Jatinegara telah diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Gambar di sebelah ni menunjukkan inilah dia, kita kata Jatinegara yang diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957 ni. Dan kalau kita lihat Jatinegara pada tahun 1957 ni agak berbeza sedikitlah dengan Jatinegara yang ada pada hari ini. Di mana di sini kita boleh lihatlah yang pertamanya kita boleh lihat dari segi gambar harimau ni, di mana harimau ni pun color dia pun bentuk dia pun kita nampak agak sedikit berbeza. Pecahan ni, pecahan bintang ni juga berpecah 11, bukannya berpecah 14, berpecah 11 melambangkan apa? 11 buah negeri di dalam persekutuan juga. Dan kita boleh lihatlah di dalam ni juga perbezaan sedikitlah dengan Jatinegara yang ada pada hari ini. Okey, kemudian kita lihat pula dari segi bunga kebangsaan pula. Kementerian Pertanian telah meninjau pendapat rakyat untuk menentukan bunga yang sesuai sebagai bunga kebangsaan. Dan kemudiannya kita lihat nanti, Tunku Abdul Rahman telah memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Ini dia bentuk bunga raya. Jadi bunga raya ni sekarang telah dipilih menjadi bunga kebangsaan bagi negara kita dan kita guna pakai hinggalah ke hari ini. Okey, itu tentang jawatankuasa persediaan fizikal apa yang telah dilakukan oleh jawatankuasa persediaan fizikal ni bagi menonjolkan apa? Identiti negara kita yang akan merdeka nanti. So, kita pergi yang kedua iaitu jawatankuasa sambutan. Okey, jawatankuasa sambutan ni kita akan lihat di mana tugas ataupun peranan jawatankuasa sambutan ni adalah untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan juga negeri. Ini dapat dilihat apabila bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan juga padang kelab Selangor telah dihiasi dengan lampu. Jadi cara tak langsung ini menunjukkanlah kita tengah meraihkan sesuatu yang sangat penting, yang sangat bermakna kepada negara kita.
Malah 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu telah ditempah khas dari kilang kain di Jepun dan akan dibawa dengan menggunakan kapal laut. Menunjukkan 75,000 bendera persekutuan tu akan digunakan untuk menyambut kemerdekaan negara kita. Selain daripada itu, menteri dan pegawai tinggi kerajaan telah disediakan pakaian khas. Pakaian khas ni ilham daripada Tunku Abdul Rahman sendiri. Di mana pakaian ni sebenarnya dari negeri Kedah iaitu baju muskat, dan baju muskat ni telah diubah suai dengan seluar satin hitam dan bersongket, bersamping tengkolok yang direka untuk menteri. Dan di sebelah ni menunjukkanlah special uniform ataupun pakaian khas yang telah dikenakan oleh menteri. Dan kemudiannya, kerajaan juga telah menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol. Kursus khas berkaitan protokol ni telah diikuti oleh 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. 300 orang pegawai yang mengikuti kursus khas berkaitan dengan protokol ni, mereka akan bertindak sebagai pegawai penerangan dan pegawai pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara. Jadi, disebab itulah kita lihat mereka telah diberi kursus khas berkaitan dengan protokol. Dan selain daripada itu, semua pegawai dan kaki tangan kerajaan juga telah diberikan gaji seminggu awal. Ini adalah untuk membolehkanlah supaya semua pegawai dan kaki tangan kerajaan ni dapat menyambut kemerdekaan negara. Dan sambutan kemerdekaan ni telah menyebabkan semua tiket kereta api Tanah Melayu di sebelah pantai timur habis ditempah. Dan kita juga boleh nampak di sini di mana semua pihak telah bersatu untuk menjayakan Hari Merdeka ni. Jadi di sini kita lihat semua lapisan masyarakat, tak kiralah golongan atasan maupun golongan bawahan, masing-masing telah menunjukkan keterujaan masing-masing dalam menyambut kemerdekaan negara kita. Sebab di sini bila kita sebut je pemasyuran kemerdekaan negara ni bermaksud negara kita dah bebas daripada penjajahan British dan kita boleh mula berkerajaan sendiri dan ditadbir oleh pegawai-pegawai ataupun orang-orang tempatan. Okey, jadi itu yang dapat cikgu kongsikan bersama kamu tentang persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara kita. Dan di situ tadi cikgu sentuh dengan detail di mana kita ada 2 jawatan kuasa tadi, iaitu satu jawatan kuasa persediaan fizikal dan yang kedua jawatan kuasa sambutan. Jawatan kuasa persediaan fizikal ni kita lihat bagaimana nak menonjolkan identiti negara kita. Dan dari situ kita lihat adanya Stadium Merdeka telah dibina untuk menyambut Hari Kemerdekaan, dan ada juga dibina Istana Negara untuk tempat kediaman Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah identiti lah kepada negara kita. Dan selain daripada itu, identiti negara kita yang lain yang kita boleh nampak adalah tentang lagu negaraku, iaitu yang menjadi lagu kebangsaan negara kita. Kemudian kita ada bendera kebangsaan negara kita. Dan kemudian kita ada juga jata negara, dan akhir sekali kita ada bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Dan untuk jawatan kuasa sambutan, apa yang cikgu boleh rumuskan di sini, di mana dengan adanya jawatan kuasa sambutan ni kita dapat lihatlah bandar-bandar telah dipenuhi dengan cahaya, malam menjadi terang disebabkan oleh cahaya yang banyak, dan juga sambutan dilakukan dengan sangat meriah dengan dihadiri oleh pelbagai lapisan masyarakat. So itu je daripada cikgu, dan cikgu harap semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi berjumpa lagi kita dalam video cikgu yang berikutnya. So sekian dahulu daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye.